Nabi berangkat. Nabi bersama dengan sahabat dia, bersama dengan Umar Al-Khattab, berangkat melihat Ibn Sayyad daripada jarak dekat. Akan tetapi sebelum daripada Nabi SAW melihat Ibn Sayyad daripada jarak dekat, ibu kepada Ibn Sayyad, Ummu Ibn Sayyad, sedar akan kehadiran Nabi, maka dia beritahu dekat Ibn Sayyad, sesungguhnya Muhammad ingin melihatmu. Maka Ibn Sayyad pun bangun lantas berlari dia. Maka Nabi SAW bersabda, sekiranya dibiarkan sedikit sahaja masa lagi, aku dapat memastikan Ibn Sayyad itu Dajjal ataupun tidak. Kemudian kisah dia, Umar Al-Khattab pergi langsung bertemu semua dengan Ibn Sayyad. Lalu dia berkata kepada Ibn Sayyad, Ya Ibn Sayyad, wahai Ibn Sayyad. Dia berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, da'ni adri rumuqah. Kerana Ibn Sayyad dia bersikap kurang baik dengan Nabi SAW. Bila Nabi bertanya kepada dia beberapa soalan, dia mempermain-mainkan pertanyaan Nabi pula-pula. Maka kata Umar Al-Khattab, sayangnya dia kepada Nabi SAW, dia tak kira budak ke, tua ke. Ya Rasulullah, da'ni adri rumuqah. Lepaskan aku ya Rasulullah, biarkan aku pancung lehernya. Ini sikap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu cerita kita tentang betapa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang membuktikan kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kepada Nabi. Jadi cinta ni mesti hadir daripada perkenalan. Kita nak kenal Nabi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini melalui pembacaan buku-buku sirah, buku-buku sejarah. Tapi ini saya katakan di sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sumber sirah Nabi SAW sebenarnya sumber yang paling tepat adalah daripada Al-Quran dan daripada hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Ini sumber sirah yang paling tepat, yang mana tidak ada padanya sebarang keraguan, tidak ada kecacatan, tidak ada pengurangan. Sebaliknya, jika buku-buku sirah yang kita baca, buku-buku sirah yang umum, yang kita tidak mendapati sumber rujukan dan sandaran, ini cukup bahaya. Tentulah membuat banyak penambahan yang di dalam sirah Nabi yang bukan merupakan daripada cerita Nabi SAW, bukan merupakan hadis-hadis Nabi SAW. Perkara ini cukup bahaya. Bahkan kita boleh melakukan satu tuduhan dusta ke atas Nabi, ke atas para sahabat. Mungkin cerita tersebut menarik. Contohnya peristiwa Umar Al-Khattab yang diceritakan, yang masyhur, yang kita sebarkan ke seluruh dunia, yang ditulis dalam buku-buku sejarah. Apabila Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sebelum dia memeluk agama Islam, dia tanam anak perempuan dia hidup-hidup. Sebab betapa masyarakat Arab pada ketika itu diriwayatkan membenci anak-anak perempuan. Maka dicerita tentang Umar tanam anak perempuan dia hidup-hidup. Cerita yang begitu menyayat hati bagi sesiapa yang membaca, bagi sesiapa yang mendengarnya dengan penuh khusyuk, maka nescaya akan menipis air mata. Cerita ini palsu sandarannya kepada Allah. Ini satu tuduhan dusta ke atas seorang sahabat Nabi yang mulia. Walaupun kita nak cerita betapa Umar anjamkan yang berlaku dalam kehidupan Umar Al-Khattab, daripada kekufuran kepada keimanan, daripada seorang yang bersikap kejam kepada seorang yang bersikap membela Islam dengan bersungguh-sungguh. Walaupun sedemikian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tak boleh menyebarkan berita-berita palsu tentang Umar. Ini sahabat Nabi. Ini cerita ini sebenarnya dipopularkan oleh puak-puak Syiah, golongan-golongan Syiah, yang mana mereka ini jelas membenci para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kita kena berhati-hati dengan riwayat-riwayat di dalam sirah. Bukan tak bagi baca buku-buku sirah, baca, tidak ada masalah. Cuma pastikan rujukannya, pastikan sumbernya. Betapa banyak lagi riwayat-riwayat yang mungkar, riwayat-riwayat yang palsu tentang sirah. Antara lagi peristiwa Sa'labah ibn Hatib, yang mana dituduh dia sebagai seorang yang
tidak membayar zakat, yang mana akhir kehidupan dia, akhir hayat dia, zakat dia tidak diterima oleh Nabi dan keseluruhan ulama ar-rasyidin. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini cerita palsu tentang Sa'labah bin Hatib. Sedangkan kita menjadikan cerita tersebut sebagai satu kata-kata semangat untuk orang membayar zakat. Sedangkan kita telah menuduh Sa'labah bin Hatib, seorang sahabat Nabi yang terlibat di dalam peperangan Badar. Peperangan Badar, yang mana keistimewaan Ahli Badr yang terlibat dalam peperangan Badar ini, kata Nabi SAW, Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Orang yang terlibat di dalam peperangan Badar ini diampunkan dosanya yang telah lalu dan akan datang. Jadi ini tuan-tuan dan puan sekalian, hati-hati kita dalam meriwayatkan cerita tentang Nabi SAW. Nak baca kisah Nabi, baca buku sirah, tetapi lihatlah dari mana sumber rujukannya, ketepatan maklumat yang kita dapat, supaya kita tidak melakukan sebarang pendustaan ke atas Nabi SAW. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, "Man